Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sayyidina Umar baru sampai, tak angkat senjata, tak perang lagi. Dia yang duk pegang kunci Baitul Maqdis ini. Terkam pi dekat sepadan ni, jumpa Sayyidina Umar, bagi kunci dekat Sayyidina Umar dengan penuh ta'zim, dengan penuh membesarkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, terus menyatakan surrender, ikut Umar lah nak buat macam mana pun. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dia dapat saja kunci itu, dia berlaku baik dengan semua Kristian yang ada di Baitul Maqdis pada masa itu, dan capai kata sepakat di antara Sayyidina Umar Al-Khattab dengan ni padri besar yang pada masa itu menguasai Baitul Maqdis ini, capai kata sepakat, kita jadikan kawasan ini kawasan Islam dan Kristian, dan kita jangan bagi Yahudi sekong pun duduk dalam kawasan ini. Sayyidina Umar setuju, dan juga padri besar pun setuju untuk nak buat macam tu. Hari ini apa jadi? Hari ini Yahudi yang menguasai tempat tu. Kalau kita flashback balik tengok sejarah-sejarah dia, rupa-rupanya sejarah ni macam tu. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dapat saja kunci daripada padri ni, Sayyidina Umar tanya dua benda dekat dia. Sayyidina Umar kata, tunjukkan dekat aku di mana Masjidil Aqsa. Satu, nak kena tunjuk. Pasal kita hari ni pun kalau orang tanya Masjidil Aqsa hak mana, kita tunjuk kubah kuning tu. Punya celarunya kita. Itu bukan Masjidil Aqsa, itu kubah Sakhrah. Kubah Sakhrah. Sakhrah ni maksud apa? Batu. Kubah yang di bawahnya ada batu yang Nabi pijak dan batu tu bergerak masa Isra dan Mi'raj. Itu bukan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa bertentangan dengan kubah Sakhrah itu. Pada jarak berapa jauh, nampak di sana satu bangunan yang nampak usang, nampak buruk. Itulah Masjidil Aqsa. Dia divert perhatian umat Islam satu dunia supaya menyangka kubah Sakhrah itu Masjidil Aqsa. Sebenarnya bukan. Itu kubah yang di bawahnya ada batu yang Nabi pijak. Masjidil Aqsa duk balik sana, kubah buruk usang, itu Masjidil Aqsa. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bila sampai, bila dia masuk, orang bagi saja kunci dekat dia, dia kata, tunjuk dekat aku di mana Masjidil Aqsa dan di mana kubah Sakhrah. Padri ni bawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bawa pi dan tunjuk, di sinilah tempat dia yang dikatakan Masjidil Aqsa, dan di sinilah tempat dia yang dikatakan batu Sakhrah yang Nabi pijak masa peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam buku sejarah cerita apa? Sayyidina Umar bin Al-Khattab bila dia sampai di sana menangis dia. Pasal apa? Tapak Masjidil Aqsa menjadi tempat buang sampah dan tempat buang najis haiwan pada masa Sayyidina Umar sampai. Tempat tu sengaja dihina, dijadikan tempat buang sampah dan tempat dibuang segala najis-najis haiwan. Umar kata tak ada apa, dia panggil tentera dia cuci, termasuk Umar sendiri cuci tempat tu dengan tangan dia. Bila selesai dicuci, Umar mengimamkan sembahyang kepada sahabat-sahabat dia di Masjidil Aqsa itu. Benda ni jadi macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda tu tinggal sejarah. Dan pada hari ini kita nak pi pun nak kena melepasi berbagai-bagai halangan nak boleh sampai ke sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehinggalah kemudiannya mai cerita Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya untuk nak membebaskan semula Masjidil Aqsa, dan akhirnya sekali lagi Aqsa jatuh ke tangan mereka. Inilah cerita kiblat yang pernah pada satu masa dulu menjadi kiblat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 6 ataupun 17 bulan.